Dianggarkan 600,000 penduduk di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mengalami gangguan bekalan elektrik mulai esok hingga 7 Ogos. Ia susulan kerja penyelenggaraan di Terminal Gas dan Minyak Sabah SOGT milik Petronas. Catuan bekalan elektrik secara bergilir akan dilaksana sepanjang tempoh tersebut. Maklumat yang kita terima semalam tu, Kimanis Power, satu gas turbine yang nombor 3 tu dimaklumkan tidak akan dapat change over kepada diesel. Dan manakala untuk SPR Energy pula, sebanyak 100 megawatt pun tidak dapat di change over lah. So di situ kita nampak kita akan mengalami kekurangan kapasiti sebanyak 195 megawatt. Catuan akan melibatkan hampir 200,000 pengguna berdaftar, terutama pada waktu puncak antara 10 pagi hingga 10 malam secara berjadual mengikut kawasan. SE turut memohon Petronas menangguhkan kerja penyelenggaraan sehingga kapasiti penjanaan kembali stabil. SE akan bekerjasama dengan IPP, ECOS dan pihak berkepentingan bagi memantau situasi dan mengurangkan gangguan kepada pengguna. 4,661 pelajar di Sabah menerima manfaat bantuan yuran Muet Bayu, satu inisiatif kerajaan negeri bagi menanggung sepenuhnya kos peperiksaan Malaysian University English Test Muet yang sebelum ini ditanggung oleh ibu bapa. Saya juga menyatakan tadi bahawa mana-mana anak-anak kita yang cemerlang 4 flat dalam STPM bermula tahun ini dan tahun akan datang kita akan berikan hadiah RM1,000 untuk pengiktirafan terhadap kecemerlangan mereka dalam peperiksaan berkenaan. Pelajar SPM yang memperoleh keputusan cemerlang juga akan dipertimbang untuk menerima insentif khas. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan tersebut di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Bayu merupakan sebahagian daripada 14 inisiatif pendidikan yang diperkenal kerajaan negeri sejak 3 tahun lalu. 28 ketua isi rumah KIR terjejas akibat bencana banjir di Kampung Memanjang Sandakan Januari lalu menerima bantuan wang ihsan BWI. Bantuan disampaikan Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam. Mudah-mudahan mereka dapat memperbaiki, mungkin ada kerusakan apa semua dengan wang ihsan yang 1,000 itu, dapatlah mereka untuk membantu dan memperbaiki apa yang kerusakan yang mereka alami pada banjir pada waktu itu. Datuk Jafari turut berharap sebuah balai raya dapat dibina di kawasan berkenaan. Balai raya itu diperlukan berikutan Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Memanjang yang dijadikan lokasi pemindahan ketika ini tidak lagi dapat menampung penduduk terjejas banjir. Mangsa kebakaran di Kampung Cempaka Batu Empat Tawau dibenarkan membina semula rumah di tapak asal. Mereka juga disaran memohon Rumah Mesra Sabah Maju Jaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan demikian selepas menyerahkan sumbangan barangan dapur dan wang tunai kepada 10 KIR terlibat. Bantuan diterima daripada Pejabat Parlimen Tawau, Dun Balung, Dun Apas serta Jawatankuasa Pengurusan Bencana bagi meringankan beban harian dan kelengkapan persekolahan anak-anak. Jadi saya telah menyampaikan rasa simpati kami dan meminta supaya mereka yang terlibat, mangsa-mangsa yang terlibat dapat bersabar di dalam menghadapi dugaan dan musibah kebakaran ini. Kebakaran pada Sabtu lepas memusnahkan 5 buah rumah manakala 3 lagi terbakar kira-kira 10%. Polis Kota Kinabalu melancarkan program kepolisan komuniti, kempen keselamatan kunci kedua motosikal di kawasan letak kenderaan Pasar Fosang. Kempen melibatkan hampir 100 penunggang motosikal khususnya dari perkhidmatan e-hailing yang menerima kunci kedua motosikal secara percuma. Baguslah sebab dia memberikan macam untuk keselamatan untuk yang apa ni, kira pemandu motor bisa gembira lah sebab dibagi.
Saya ucapkan ribuan terima kasihlah anjurkan program sebegini. Kita orang dapat info. Bila dapat info itu dia memudahkanlah pemahaman kami. Kecurangan motosikal ini bukan sahaja menjejaskan masalah jenayah tetapi juga menjejaskan pendapatan segolongan penunggang-penunggang motosikal yang bergantung hidup pada motosikal mereka untuk mencari rezeki. Kasim turut memaklumkan pihaknya akan berbincang dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK untuk mewujudkan laluan khas penunggang motosikal. Program keselamatan lain bakal dilancar termasuk kempen keselamatan pintu rumah belakang sebagai langkah meningkatkan kesedaran masyarakat dan mengurangkan risiko kecurian. Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Samah Sabah 2025 akan berlangsung mulai 7 hingga 10 Ogos. Festival 4 hari ini bakal disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Samah Sabah, Kampung Lok Batik, Tuaran. Antara kelainannya, saya ingat kali ini lebih banyak program yang akan diadakan. Lebih-lebih lagi kerana program ini kita kerjasama dengan MOTEK, dengan Kementerian Pelancongan. Jabatan Warisan akan mengadakan satu acara khas di bawah Jabatan Warisan, iaitu berkaitan dengan citra yang berkaitan dengan pameran dan juga mungkin produk-produk yang berkaitan dengan masakan tempatan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk pelaksana festival berkata demikian selepas ditemu bual dalam slot Kita Cerita Kita Kongsi, segmen Bah Ngam Latu di Sabah FM. Penganjuran festival bagi tahun ketiga ini dilihat berjaya memperkasa budaya rumpun Bajau Samah, khususnya melalui penglibatan masyarakat pelbagai peringkat usia. Menjelang rancangan Malaysia ke-13, pelbagai harapan disuarakan rakyat Sabah. Matlamatnya pasti untuk menjadikan Sabah negeri lebih berdaya maju. Antaranya usaha memperkasa sistem pendidikan secara inklusif dan komitmen berterusan dalam pembasmian kemiskinan. Kita ada berbincang dengan Menteri Pendidikan Malaysia dalam mesyuarat Exco memasukkan pembangunan khususnya sekolah-sekolah daif di Sabah ini dalam pembangunan sekarang dan juga untuk RMK 13. Untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualiti dan seterusnya menyambung pelajaran ke peringkat tertinggi dan mendapat pekerjaan untuk terus meningkatkan pendapatan dan keluarkan daripada kepompong kemiskinan di masa depan. Harapan saya mestilah saya mahu kemiskinan ini dibenteras. Ada orang kata mustahil untuk menghapuskan kemiskinan. Ada benarnya juga. Sebab kita ada kumpulan rentan, dan di Sabah kita ramai kumpulan itu. Jadi kita mahu pembasmian kemiskinan ini bukan saja menjadi matlamat kerajaan, tetapi juga pihak pemegang taruh yang lain. Ini pula harapan disuarakan belia Sabah, antaranya termasuklah peluang pekerjaan selain penglibatan dalam bidang keusahawanan. Belia sekarang ni ramai sebenarnya yang mahu masuk ke dunia usahawan tapi takut rugi. Jadi mungkin geran-geran yang disediakan tu ada tapi perlu diperhalusi lagi lah, sebab kita jangan hanya berikan geran kepada siapa cepat dia dapat, tapi diperhalusi dan dipantau. Saya berharap RMK 13 dapat memberikan tumpuan terhadap pembangunan pusat latihan kemahiran teknikal yang lebih moden dan lengkaplah, terutamanya di Sabah dan luar bandar. Sebagai seorang pelajar, saya sangat mengharapkan bahawa kerajaan akan menggalakkan lagi bidang TVET seperti sijil teknologi maklumat kerana pada masa kini teknologi sangat berkembang maju. Dengan kemahiran ini, kami akan mudah untuk mencari kerja di luar. Saya harap kerajaan dapat memberi kerjasama bersama syarikat perindustrian. Sebab itu salah satu langkah yang dapat memberi peluang dan pengalaman baru kepada para pelajar. Seperti Job Street, kerana dapat membantu mencari pekerjaan mengikut kelayakan dan minat pelajar. Harap pihak kerajaan dapat membantu menambah baik dan memperbanyakkan lagi platform sebegini. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazil Hisham Effendi. Malaysia Madani, rakyat disantuni.